Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dharratin alfa marrah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita pimpinannya sehingga sekarang ini kita berada pada 10 akhir daripada bulan Ramadan, di mana pada 10 akhir bulan Ramadan ini merupakan hari-hari ibadat, hari-hari yang seharusnya kita penuhkan malam-malamnya itu dengan penuh dengan ketaatan dan amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada 10 malam terakhir ini, sebagaimana yang kita ketahui, ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, iaitu malam Lailatul Qadar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menemukan kita dengan malam Lailatul Qadar, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita kembali dalam pelajaran sirah nabawiyah, di mana pada minggu yang lalu yang terakhir kita bahaskan atau yang kami kongsikan adalah berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam menggembala kambing. Dan juga kita mengetahui bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah diutus seorang nabi melainkan semuanya pernah menjadi pengembala kambing, termasuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda bercerita bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjaga kambing-kambing milik orang-orang Mekah dengan upahan beberapa kirat, iaitu upahan pada jenis upahan pada masa dahulu. Dan juga telah kita dengar bahawa di antara kisah tentang mengembalanya Nabi SAW kambing-kambing adalah ketika Nabi SAW dibelah dadanya yang mulia. Ketika itu Nabi SAW masih tinggal bersama ibu susua baginda Sayyidatina Halimatu As-Sa'diyah radhiyallahu anha. Dan juga telah kami kongsikan tentang nabi-nabi yang lain, di antaranya adalah Nabi Musa AS yang juga mengembala kambing, sehingga mana dirakam tentang kisah beliau itu di dalam Al-Quran, di mana Allah SWT berkata kepada Nabi Musa, wa ma tilka biyaminika ya Musa, dalam surah Taha. Dan kemudian Nabi Musa berkata, qala hiya asaya atawakkau 'alaiha wa ushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribun ukhra. Kata Nabi Musa AS, dia adalah tongkat aku yang aku bertongkat kepadanya, yakni ketika aku berjalan aku akan bertongkat kepadanya, wa ushu biha 'ala ghanami, di mana dengan tongkat itu aku akan memukul daun-daun untuk kambing-kambingku. Dari terang dalam firman itu Allah SWT menerangkan, memberitahu kepada kita bahawa Nabi Musa AS juga mengembala kambing. Jadi begitulah dengan nabi-nabi yang lain. Baik, jadi itulah apa yang terakhir yang telah kami kongsikan pada minggu yang lalu. Dan juga apa yang sebelum saya atau kami kongsikan tentang faedah Nabi SAW menjadi pengembala kambing, menjaga kambing, ingin kami kongsikan satu perkara yang side track sedikit tentang bahawa Nabi SAW sendiri pernah memerintah untuk
memelihara kambing. Nah, ini kalau kita dekat tempat yang memang boleh mengizinkan kita mengembala kambing, maka kita sunat untuk mengembala kambing. Kerana ada perintah Nabi SAW. Dan juga pada masa yang sama, kambing itu adalah binatang yang berkat. Bermakna dia akan beranak. Jadi dia akan membawakan kepada keuntungan kepada dan keberkatan kepada pemiliknya itu. Baik, jadi kami bawakan sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Ummu Hani radhiyallahu anha. Nabi SAW pernah bersabda padanya, "Ittakhizi ghanaman fa inna fiha barakah." Apa kata Nabi SAW? Peliharalah kambing kerana kambing itu penuh barakah. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Jadi Nabi SAW berpesan kepada Ummu Hani. Ummu Hani ini bermakna sepupunya Nabi SAW. Jadi Nabi berpesan kepada Ummu Hani, peliharalah kambing kerana kambing itu penuh dengan berkat. Jadi bila Nabi SAW sudah bersabda demikian, dan Nabi pula perintahkan, bukan sahaja Nabi kata kambing itu ada berkat, malahan Nabi dalam hadis ini, Nabi kata peliharalah kambing. Ittakhizi ghanaman. Peliharalah, ittakhizi itu dah fi'il amr, kata suruhan, kata perintah. Nabi SAW kata peliharalah kambing kerana kambing itu mempunyai barakat, penuh dengan keberkatan. Jadi kalau berkata tentang soal hadis ini, memanglah kita dekat keadaan Singapura ni memang tak semua orang yang ada tempat untuk memelihara kambing. Cuma jika mana diberikan kesempatan untuk memelihara kambing, maka peliharalah. Kalau kita ada kampung di Malaysia atau sebagainya, di Indonesia dan sebagainya, maka kita ambil peluang merebut apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Dan saya yakin ada beberapa orang-orang yang saya tahu mereka itu ada memelihara kambing di kampung-kampung di Malaysia khususnya lah. Itu paling dekat dengan kita. Subhanallah. Dan mereka itulah orang-orang yang kita lihat dimurahkan rezeki mereka. Dimurahkan rezeki mereka, subhanallah. Dan bila Nabi SAW kata kambing itu penuh dengan berkat, bermakna bukan sahaja dengan memelihara kambing itu Allah SWT akan berkatkan rezeki seseorang yang memelihara kambing itu. Bahkan Allah SWT Allah SWT menjadikan dalam daging kambing itu sendiri berkat. Subhanallah. Memang kita selalu diberitahu lah oleh doktor, barang siapa banyak makan kambing, nanti dia akan kena darah tinggi. Darah tinggi je, doktor kata kambing kena stop. Kambing pun tengok dia, kambing pun takut, kambing pun lari. Pasal dia tengok kambing macam gangster. Cakap dengan kambing, kau punya pasal aku kena darah tinggi. Tapi ada yang sebagai-bagian yang kami baca, Allah wa'alam lah mana satu yang betul, memberitahu bahawa sebenarnya daging kambing itu mempunyai unsur-unsur kesihatan. Hanya sahaja ditukarkan kepada perkara yang tidak baik atau perkara yang berlawanan daripada kesihatan kerana supaya kita tidak mengambil banyak manfaat daripada daging kambing tersebut. Allah wa'alam. Nabi SAW makan kambing. Dan kita tahu bahawa Nabi favorite makan kambing itu di sebahagian daripada kaki. Kaki kambing itu. Dan ulama mengatakan kenapa Nabi SAW suka bahagian kambing tersebut, kerana bahagian kambing tersebut yang disukai oleh Nabi SAW itu adalah bahagian yang cepat masak. Cepat dimasak. Compare tu bahagian-bahagian daging yang lain. Jadi sebab itu Nabi SAW suka kerana dia cepat masak dan Nabi tak perlulah untuk membuang masa menunggu makanan itu masak. Masak dia cepat dan dia cepat untuk dimakan. Dan sebab itulah disukai oleh Nabi SAW. Ala kulli hal, apapun daging kambing itu mempunyai barakat. Apa yang kami baru kongsikan ini tentang bahawa mereka cuba menyembunyikan apa yang hakikatnya Allahu a'lam. Ini apa yang saya terbaca. Wallahu a'lam kebenarannya. Cuma saya nak beritahu pada semua yang mendengar adalah daging kambing itu dia mempunyai barakat. Cuma of course lah, janganlah kita overdose pula. Hari ini makan kambing, nari sup, besok masak sambal kambing, besok lusa kan masak daging bakar, tulat pula masak
masak beef steak, masak sop kambing merah pula. Jumaat kan nanti lepas tulat pula muka pun dah macam kambing. Bukan macam gitu. Kita makannya berpada-pada, cuma Nabi SAW memberitahu bahawa daging itu memang berkat. Memang setiap benda yang berkat tu kita disuruh untuk mengambilnya. Tapi bila kita kata mengambil berkat, mengambillah sekadar berpada-pada. Macam contoh daging kambing tadi. Sama juga dengan kita makan kurma. Dan kita dalam buka puasa ni hari-hari alhamdulillah kita buka dengan kurma, juga kita sahur dengan kurma, subhanallah. Tapi kita harus ingat, bila kata kurma itu memang sangat membawa manfaat. Sebagaimana dalam segi kedoktoran tu mengatakan satu kurma itu yang dimakan oleh seseorang dah sufficient untuk dia, cukup untuk dia seluruh hari punya tenaga. Satu biji kurma kalau dia makan dah cukup tenaga yang Allah berikan kepadanya itu, the whole day, satu hari suntuk dia masih boleh survive dengan energi yang didapatkan daripada satu biji kurma saja. Jadi dan kita pun tahu sunat makan kurma itu kalau dalam buka puasa, kalau dapat mengambil kurma rutab ataupun kurma muda. Ada yang kuning, ada yang lembut, kuning atas, bawah gelap dan sebagainya lah. Tapi dia jenis rutab. Biasanya yang digunakan atau yang dimakan oleh Nabi SAW itulah kurmanya itu. Tak dapat kurma rutab, apa kurma pun jadilah. Ambil kurma ajwa kalau boleh. Tak dapat kurma ajwa pun tak apalah. As long as kurma. Baik. Jadi kita tahu yang kita disunatkan bila kita buka kurma itu, sunat kita gunakan dengan angka yang bilangan yang ganjil. Bahasa Arabnya kita sebut dengan witir. 1, 3, 7. Ini semua yang insya-Allah dia akan membawa manfaat kepada tubuh badan. Semua badan kita yang berpuasa, banyak kita punya energi hilang, gula turun dan sebagainya lah. Jadi bila kita makan kurma tu, alhamdulillah dia akan salurkan balik, replenish balik apa yang kita lost during kita punya berpuasa. Jadi kalau kita makan 1, 3, 7, 9, 11 sampai ke atas ni lah, insya-Allah dia akan bermanfaat. Tapi kalau dah sampai 99 biji, agak-agak itu nak cari berkat ke nak cari nahas? Kan? Dah terang-terang benda tu cari nahas. Sebab tu ada ulama mengatakan kalau orang yang banyak makan kurma, banyaklah. Kata banyak tu bermakna really banyak. Macam tadi saya contohkan 99 biji. Witir tak? Betul witir. Ganjil kan? Ganjil. Tapi masalahnya 99 biji. Ada yang mengatakan bahawa orang yang banyak makan kurma, maka dia akan efek mata dia. Dia akan efek mata dia. Jadi balik pada dia punya pucuk pangkalnya, Nabi SAW bersabda, kalau tak silap saya, dalam masuk hadis, khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara itu adalah yang pertengahan. Jadi ala kadar lah maksudnya. Kalau kita tahu bahawa tadi kurma itu membawa berkat, ada manfaatnya, kita memakan ala kadar. Kalau ada yang ada kencing manis, ada penyakit-penyakit yang lain, mungkin kita boleh agak-agak lah. Mungkin kalau kita rasa satu biji kurma tu dah cukup, supaya kita punya kadar gula tidaklah melebihi, maka itulah apa yang kita buat sebagaimana yang dinasihatkan oleh doktor lah, yang pakar. Sama juga dengan daging kambing. Memanglah daging kambing itu berkat. Tapi kalau kita makan hari-hari kambing, kan, kalau memanglah kita ni ada penyakit, maka jangan salahkan orang lain, melainkan diri kita sendiri. Pasal kita sudah ambil berlebihan. Baik. Jadi ala kulli hal, balik pada hadis tadi yang diriwayatkan oleh Ummu Hani radhiyallahu anhu, daripada hadis riwayat Imam Ibnu Majah radhiyallahu anhu rahimahullahu taala, bahawa Nabi SAW berpesan kepada Ummu Hani, peliharalah kambing kerana ia penuh dengan berkat. Subhanallah. Jadi bukan sahaja dia adalah bukan sahaja binatang, tapi binatang yang berkat. Kemudian dalam hadis yang lain juga diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi SAW bersabda, asyatu min dawabil jannah. Kambing itu merupakan haiwan di antara haiwan-haiwan yang ada di dalam syurga. Hadis ini pun sama juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Apa kata Nabi SAW? Kambing itu merupakan haiwan di antara haiwan yang ada di dalam syurga. Syurga tu dia ada binatang-binatang. Syurga pun ada pokok-pokok. Syurga pun ada budak-budak. Syurga ada sungai. Subhanallah. Jadi cuma apa yang ada dalam syurga, kita tak boleh bayangkan macam mana dalam fikiran kita.
Pasal Nabi dah kata, ma la ainun ra'at. Allah sediakan balasan syurga bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma la ainun ra'at, sesuatu yang tak pernah dilihat oleh mata. Wala uzunun sami'at, sesuatu yang tak pernah didengar oleh telinga. Wala khatar ala qalbi bashar, yang tak pernah terdetik dalam hati seseorang. Subhanallah. Kita tak boleh bayangkan betapa nikmatnya, kenikmatan yang Allah berikan di dalam syurga. Jadi kalau Nabi kata, Nabi SAW bersabda, kambing itu merupakan di antara haiwan yang ada dalam syurga, seperti binatang burak yang kita sedia maklum, maka kita jangan bayangkan kambing itu macam kambing dekat Singapura atau kambing yang ada kat dunia ni. Datah je, bau tengik lah, bau tai kambing lah, bulu dia kotor lah. Kita jangan bayangkan. Semua yang ada dalam syurga, semuanya itu nikmat. Semua yang ada dalam syurga itu, semuanya adalah nikmat. Jadi, inilah cukup dua hadis yang kami kongsikan supaya kita mengetahui bahawa sebenarnya kambing itu adalah binatang yang berkat dan merupakan di antara binatang yang ada dalam syurga. Subhanallah. Baik, jadi kita kembali dalam membicarakan tentang faedah kenapa Nabi SAW menjadi pengembala kambing. Faedah daripada perbuatan Nabi SAW menjadi pengembala kambing. Yang kami ambil ini daripada kitab Fiqhus Sirah, karangan Al-Syahid Syekh Ramadan Al-Buti rahimahullah ta'ala. Baik, apa yang beliau tulis dalam kitabnya? Beliau mengatakan yang pertama sekali. Sedap dia kata. Apa dia kata sini? Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencantikkan Nabi SAW dengan perasaan yang halus dan simpati yang sempurna. Itu demi introduction. Dia ada, insya-Allah kami akan kongsikan ini lebih kurang ada 6 faedah daripada Nabi SAW menjadi mengembala kambing. Dia kata sini, Allah SWT telah mencantikkan Nabi SAW dengan perasaan yang halus dan simpati yang sempurna. Dan memang akhlak Nabi SAW itu, kita tip-top lah. Tip-top. Jadi, Nabi SAW memang sudah dihiasi dengan akhlak yang paling mulia. Perasaan yang halus dan simpati yang sempurna. Baik, kenapa? Adalah pakciknya, Abu Talib, mengelilingi baginda dengan bantuan yang sempurna dan menyayangi baginda seperti anaknya sendiri, bahkan lebih daripada itu. Kenapa? Dia kata sini adalah pakcik Nabi SAW mengelilingi baginda dengan bantuan yang sempurna. Bermakna apa? Nabi SAW dikelilingi dengan bantuan yang sempurna daripada pakciknya. Apa saja yang diperlukan oleh Nabi SAW, maka Abu Talib akan cuba adakan, sampaikan. Jadi macam-macam yang Abu Talib berikan kepada baginda Nabi SAW, terutama dengan Nabi tinggal bersama dengan Abu Talib. Baik. Dan itu yang pertama. Kemudian Abu Talib pula menyayangi Nabi SAW seperti anaknya sendiri, bahkan lebih daripada itu. Kita pun dah dengar beberapa kali juga tentang bagaimana pakciknya Abu Talib ini prioritaskan Nabi SAW lebih daripada anaknya sendiri, seperti mendahulukan Nabi dalam bab makan. Baik. Namun baginda SAW menyadari dirinya mempunyai kemampuan untuk bekerja sendiri dan berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan hasil demi membantu pakciknya. Kita lihat Nabi SAW tinggal dengan pakciknya Abu Talib setelah Datuk Nabi Abdul Muttalib wafat, meninggal dunia. Abu Talib take over. Dan Nabi SAW bila tinggal dengan Abu Talib, Nabi bukan jenis orang, walaupun Nabi masih baru umur berapa, kalau kita cakap 8 tahun tu, bermakna kita sekarang faham primary 2 lah. Bayangkan primary 2. Baik, kalau kita nak bayangkan berapa lah muda lah usia Nabi SAW. Dan Nabi usia semuda itu, Nabi bukanlah seorang yang hanya makan hasil. Bukan nak maknanya tunggu apa Abu Talib kasih ambil, semua ambil. Tak ada macam rasa buat wudu. Buat wudu tak ada. Nabi tak bersifat begitu. Nabi SAW menyedari dirinya mempunyai kemampuan untuk bekerja bersendiri dan berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan hasil demi membantu pakciknya.
Jadi Nabi SAW itu akhlak Nabi SAW yang mulia. Nabi bukan sahaja peluk tubuh. Nabi SAW tahu Nabi mempunyai kemampuan, maka Nabi berusaha. Usaha untuk mendapatkan sedikit hasil demi untuk membantu pakciknya Nabi SAW, iaitu Abu Talib. Baik. Kemudian, walaupun hasil yang diberikan hanyalah sedikit, tetapi cukup membuktikan akan kepribadian baginda Nabi SAW. Walaupun Nabi SAW itulah, kalau kita bayangkan Nabi seumur muda ya seperti itu, semuda umur gitu, Nabi sudah berusaha untuk bekerja, untuk mendapatkan hasil demi untuk membantu pakciknya. Walaupun hasilnya itu tidaklah sebanyak manalah. Kalaulah kita ikut tadi based on hadis Nabi SAW, di mana Nabi SAW mengembala kambing yang diriwayatkan oleh hadis Sahih Bukhari. Kalau kita tengok hadis tu, dan aku pernah mengembala dengan mengambil beberapa kirat. Bermakna kalau kita tengok beberapa lah, kalau kita nak tengok beberapa, bermakna tak banyak. Nabi SAW sebut dalam hadis tu beberapa kirat. Beberapa kirat, bermakna tak banyak. Kalau kita faham, kita nak bayangkan macam beberapa dolar. Berapa banyak? Berapa banyak lah. Tapi Nabi tahu, despite walaupun hasilnya itu tidak banyak, tapi Nabi SAW tetap berusaha untuk mendapatkan sedikit, walaupun tak banyak. Untuk berusaha mendapatkan hasil, walaupun tak banyak, untuk diberikan kepada pakcik Nabi SAW. Kemudian pengarang ni, Syekh Ramadan Al-Buti mengatakan, itu sudah cukup membuktikan kepribadian baginda Nabi SAW sebagai orang yang pandai berterima kasih. Subhanallah. Nampak? Nabi SAW itu adalah, karakter Nabi itu adalah orang yang pandai berterima kasih. Orang yang cukup berterima kasih kepada orang yang membantu kepada Nabi SAW. Dalam erti kata lain, kita mengenang jasa orang yang pernah membuat baik kepada kita. Dalam erti kata lain, kita mengenang jasa orang yang pernah membuat baik kepada kita. Orang yang pernah membuat baik kepada keluarga kita, yang pernah membuat baik kepada ibu bapa kita, dan seterusnya. Subhanallah. Paling tidak pun, kalau kita tidak ada kemampuan untuk membalas jasa mereka, paling tidak kita doakan untuk mereka. Kita doakan untuk mereka. Tengok, inilah akhlak Nabi SAW. Nabi adalah orang yang pandai berterima kasih. Orang yang berterima kasih kepada orang yang membuat baik kepada Nabi SAW. Kemudian sifat yang kedua yang kita boleh ambil daripada ini, masih lagi yang nombor satu ni, menunjukkan kepribadian Nabi SAW sebagai orang yang pandai berterima kasih dan boleh bekerja keras. Bermakna Nabi SAW tidaklah mengambil kesenangan hidup ini sesenang-senangnya lah. Nabi tahu, walaupun Nabi tinggal bersama Abu Talib akan tetap memberikan Nabi apa saja yang diperlukan oleh baginda Nabi SAW. Apa saja yang Nabi inginkan, apa saja yang diperlukan oleh Nabi, maka pakciknya Abu Talib akan memberikan kepada baginda Nabi SAW. Tetapi Nabi tidak stop macam gitu saja. Nabi adalah orang yang boleh bekerja keras. Subhanallah. Walaupun Nabi masih muda ketika itu, tinggal bersama pakciknya Abu Talib, masih muda, 8 tahun sudah tinggal. Kemudian, dan begitulah Abu Talib menjaga Nabi SAW sampai Abu Talib itu wafat. Pergi. Sama tahun ketika Nabi SAW berumur 50 tahun. Bayangkan berapa lama tu. Daripada 8 tahun sampai 50 tahun Abu Talib yang ada kat belakang Nabi SAW. Backing. Nabi dihentam, dihina. Dakwah Nabi SAW, orang-orang kafir merasa tidak dapat nak meneruskan kejahatan mereka kerana memandang Abu Talib. Subhanallah. Begitu sayangnya Abu Talib kepada baginda Nabi SAW. Maka Nabi SAW adalah orang yang boleh bekerja keras. Kemudian, dan juga menunjukkan kepribadian baginda Nabi SAW, menunjukkan bahawa Nabi itu orang yang mulia tabiatnya. Orang yang mulia tabiatnya bermakna mulia tabiatnya bermakna Nabi punya akhlak, kepribadian Nabi SAW itu adalah mulia. Nabi bukan sahaja tinggal, tapi Nabi berusaha untuk menolong. Itu adalah satu perbuatan yang mulia. Jadi, dan juga Nabi mengenang
jasanya Abu Talib kepada Nabi SAW, sehingga Nabi pun terasa untuk memberikan sebahagian hasil, berusaha mendapatkan sebahagian hasil, kemudian berikan kepada Abu Talib. Nabi tak ada, aku nak kerja ni, nanti besok aku nak kahwin tak ada duit, baik aku kumpul siang-siang. Tak ada. Nabi SAW dapat hasil, berikan kepada Abu Talib. Subhanallah. Jaga kambing milik orang-orang Mekah, panas matahari. Walaupun kita tahu Nabi itu dilindungi oleh awan. Dan Nabi SAW beza dengan orang-orang lain menjaga kambing. Kambing itu tetap berada dengan Nabi SAW. Mana Nabi pergi, kambing itu datang. Tak ada macam orang-orang lah. Kita pasal kambing ni, dia kepala batu. Kepala batu sikit, tak banyak. Kita ni kalau tak dengar cakap, lagi kepala batu daripada kambing. Maaf katalah. Pasal kadang-kadang kita ni tahu, tapi masih juga nak buat. Kalau kambing tu kadang dia tak tahu. Kita pula dah tahu, masih lagi nak buat. Dah tahu itu tak boleh, Allah kata haram, nanti itu masuk neraka. Buat juga. Dah kata Allah kata, wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah tiap-tiap pengumpat dan pencela. Tahu. Allah dah kata celaka. Bila Allah kata celaka itu benda baik ke tidak? Tak baik. Kita buat juga masih ngumpat. Ya Allah, subhanallah. Semoga Allah SWT mengampunkan dosa-dosa kita semua dan memelihara kita semua daripada dosa-dosa, terutamanya dosa-dosa mengumpat. Yang khususnya bulan Ramadan ni lah. Khususnya bulan Ramadan ni. Baik. Dan Nabi SAW itulah orang yang mulia tabiatnya. Dan Nabi SAW itu berbuat baik dalam perlakuan Nabi. Bagaimana Nabi bermuamalah dengan manusia. Maksudnya bagaimana Nabi berinteraksi dengan manusia. Nabi sangat berbuat baik dengan berinteraksi dengan manusia. Sangat berbuat baik. Macam dengan tadilah. Bermakna Nabi dengan Abu Talib. Nabi bukan sahaja duduk di rumah, makan saja hasil yang diberikan oleh Abu Talib. Bahkan Nabi berlaku baik dengan Abu Talib dengan mencari hasil. Kemudian hasil yang sedikit itu, walaupun sedikit, tapi diberikan juga kepada Abu Talib. Pakciknya Nabi SAW sebagai membantu dalam keperluan harian bagi Abu Talib. Subhanallah. Itu yang dalam kita selalu dengar yang menjadi kira itu adalah kita punya ingat kepada orang tersebut. Bila kita ingat seseorang itu, macam contohlah orang itu birthday, kan kadang kita cakap maaflah saya tak dapat betul-betul, tak dapat nak kasih hadiah yang besar. Ini saja yang saya mampu untuk memberikan hadiah kepada awak. Contohlah, sementara dengan ulang tahun awak yang contoh yang ke-50 tahun, contoh. Maka mestilah orang itu akan cakap apa? Tak apa, yang penting awak ingat yang hari ini adalah birthday saya. Kan? Jadi sama juga, walaupun hasilnya itu sedikit, tak apa. Tapi itu dah cukup menunjukkan akhlak Nabi SAW yang sangat tinggi. Subhanallah. Benarlah apa yang telah Allah kata dalam Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Rasulullah punya akhlak yang paling tinggi. Tip top. Dah tak ada tinggi daripada akhlak baginda Nabi SAW. Akhlak Nabi dengan pakcik Nabi. Akhlak Nabi dengan sepupunya Nabi SAW yang tinggal serumah. Yang bagaimana tadi Nabi pesan kepada Ummu Hani, itu sepupunya Nabi. Kemudian akhlak Nabi dengan isteri Nabi SAW. Dan kita tahu isteri Nabi yang pertama Sayyidatina Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha wafat pada bulan Ramadan ketika Nabi berumur 50 tahun. Dan kita tahu bahawa tahun itu adalah tahun ujian, dibandingkan Amul Huzun, tahun kesedihan. Subhanallah. Jadi bila Nabi SAW dengan isteri begitu, Nabi dengan anak Nabi SAW, Nabi dengan cucu-cucu Nabi SAW, bagaimana akhlak mereka, bagaimana akhlak baginda Nabi SAW, bagaimana akhlak Nabi baginda Nabi SAW dengan para sahabat, guraunya Nabi SAW, tunjuk ajarnya Nabi SAW, cara Nabi memberitahu kepada sahabat mana yang betul, mana yang salah. Subhanallah. Nabi tak kata kau ni salah, kau betul. Cara Nabi macam mana? Kau ni betul, tapi kau lagi betul. Nampak? Beza tau cara Nabi SAW. Engkau ni buat betul, tapi yang satu ni buat lagi betul, lebih baik. Ini baik, ini lebih baik.
Subhanallah. Dia tak kata kau salah, kau betul, tak. Tapi ini Nabi kata memang dua-duanya itu memang boleh dilakukan. Bukanlah satu kata minum arak, satu minum air zam-zam yang kata ni baik, ni lebih baik. Bukan. Kalau gitu memang semua orang cari can. Tak, Nabi SAW tak begitu. Maknanya benda tu kalau kita nak, cara Nabi nak rephrase, cara Nabi susun ayat tu sangat halus. Subhanallah. Jadi kita ni sebagai umatnya Nabi SAW bangga. Kita ada Nabi SAW. Kita ada Nabi yang menjadikan contoh untuk kita. Supaya kita dapat mengikuti Nabi SAW. InsyaAllah. Baik. Itu barulah yang pertama yang ditulis oleh Syekh Ramadan Al-Buti rahimahullah ta'ala. Yang kedua, apa yang ditulis oleh beliau? Beliau menulis di sini, Allah Subhanahu Wa Taala itu maha mampu. Allah Subhanahu Wa Taala itu maha berkemampuan. Apa dia? Untuk memberikan kepada baginda Nabi SAW kehidupan yang senang. Dan memberikan kepada baginda harta dengan tanpa usaha. Tetapi, hikmah ilahi mengajarkan kepada kita bahawa sebaik-baik harta seseorang ialah apa yang dia dapat dengan usahanya sendiri dan dapat digunakan untuk membantu masyarakat. Sebaliknya, harta yang paling buruk adalah yang dia dapat dengan tanpa usaha dan tak pernah digunakan untuk memanfaatkan orang lain. Apa yang dikatakan oleh Syekh Ramadan Al-Buti rahimahullah ta'ala? Beliau mengatakan di sini, Allah Subhanahu Wa Taala maha mampu untuk memberikan kepada Nabi SAW kehidupan yang senang. Itu kita sedia maklum. Nabi SAW itu adalah satu-satunya kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Satu-satunya kekasih Allah. Satu-satunya yang Allah panggil Nabi SAW dengan panggilan hormat. Allah panggil Nabi SAW sebagai abdi, hamba aku. Allah endorse ni, Allah approve Nabi SAW sebagai real hamba aku. Dalilnya baik pada surah Isra ayat 1. Saya rujuklah apa yang Allah kata dalam ayat tersebut. Jadi, Allah SWT maha mampu untuk memberikan Nabi SAW kehidupan yang senang. Senang je. Sebagaimana Allah SWT telah memberikan kekayaan yang sangat kaya kepada Nabi Sulaiman AS. Kan? Sehingga Nabi SAW sampai berdoa, Ya Allah, berikanlah aku kekayaan ataupun kerajaan yang tak pernah dimiliki oleh orang-orang sebelum aku dan orang-orang selepas aku. Doa Nabi Sulaiman. Ya Allah, berikanlah kepada aku kerajaan ataupun kekayaan yang tak pernah dimiliki oleh orang-orang sebelum aku dan orang-orang selepas aku. Subhanallah. Jadi, itu Nabi Sulaiman AS. Adakah Allah tak mampu untuk memberikan Nabi SAW begitu? Atau lebih daripada apa yang diminta oleh doa ni Nabi Sulaiman AS? Tak. Allah itu maha mampu setiap waktu. Kun fayakun. Apa yang Allah nak, kun fayakun, maka jadilah. Apa yang Allah nak, gitulah jadinya. Dan Allah juga maha berkehendak untuk menjadikan Nabi SAW seorang yang kaya raya. Subhanallah. Dan memberikan Nabi SAW harta dengan tanpa usaha. Allah maha mampu menjadikan Nabi SAW harta kekayaan dengan tanpa usaha. Bangun, tidur, tiba-tiba nampak guni dalam banyak wang emas. Adakah Allah mampu? Mampu. Subhanallah. Saya teringat kisah Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala. Seorang sufi yang masyhur di kalangan dunia tasawuf. Kita biasa dengarlah kalau dengar bila kata sufi yang masyhur tu macam, atau wali-wali yang masyhur seperti Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Biasa dengar dengan imam-imam yang besar, Imam Juni Al-Baghdadi, Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, Imam Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum ajma'in, Uwais Al-Qarni rahimahullah ta'ala dan sebagainya lah. Salah satu di antaranya itu adalah Imam Fudail bin Iyad yang ditulis dalam catatan sejarah. Beliau ini merupakan orang yang asalnya Imam Fudail bin Iyad ini merupakan seorang perompak. Perompak dan perampok. Subhanallah.
Jadi merompak, tapi dalam masa yang merompak, dia boleh pula puasa sunat. Bayangkan merompak, tapi geng-geng ajak makan, siapa dia, bahasa kita lah, ajak makan biryani ke apa, tiba-tiba ajak, wahai Fudail, jom makan. Tak apa, hari ni aku puasa. Bayangkan perompak puasa. Mana nak jumpa perompak puasa? Subhanallah. Jadi, pendekkan cerita lah. Ada kisah sampai dia bertaubat kepada Allah SWT. Apa yang menyebabkan beliau bertaubat. Kemudian satu ketika itu, beliau benar-benar bila taubat itu, beliau ni benar-benar taubat kepada Allah SWT. Bila dia taubat ni, Imam Fudail bila taubat ni dia taubat totally 100% taubat. Sungguh-sungguh taubat. Satu ketika dalam perjalanan beliau itu baru taubat, sampai orang-orang takut, sampai nama Fudail bin Iyad dimasyhur di negeri beliau, Baghdad kalau tak silap saya. Sampai mereka mengatakan, ini kalau Fudail ada dengan kita ni, habisnya kita punya barang-barang kena samun. Habis barang-barang kita kena rompak dengan Fudail bin Iyad. Jadi pendekkan cerita, dalam perjalanan itu dia singgah di sebuah rumah. Sebuah rumah orang-orang Yahudi. Di sebuah rumah orang Yahudi kalau tak silap saya lah. Jadi orang Yahudi ni bila nampak ni Fudail, kenal lah. Ni perompak masyhur. Oh, ni satu negeri kenal ni perompak. Siapa tak kenal ni? Oh, contohlah kalau kita nak faham ni. Maka ni orang Yahudi ni kasih dia tinggal juga. Fudail kata, tolonglah. Itu adalah kisah lama aku. Kasihlah aku peluang untuk bermalam di rumahmu. Aku berjanji aku tidak akan merompak kamu, kerana sesungguhnya aku benar-benar orang yang telah taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yahudi ni tengok muka Fudail bin Iyad dalam keadaan selai sepinggang, tak ada harta, dengan keadaan pakaiannya sebegitu dan sebagainya. Maka Yahudi ni izinkan dia bermalam satu malam. Tapi Yahudi ni test ni Fudail bin Iyad. Dia kata, baik, kalau kau betul-betul bertaubat, besok pagi aku nak ini gunung depan rumah aku ni hilang. Bayangkan, ni Yahudi ni pun dah tahu memang Yahudi lah. Dia minta Imam Fudail bin Iyad ni, dia kata, aku nak minta engkau hilangkan ini gunung depan rumah aku. Imam Fudail bin Iyad mengatakan, yang hanya boleh hilangkan gunung itu adalah Allah SWT. Aku ini hanyalah hamba Allah yang penuh dengan dosa. Dan aku dah beritahu kepada kamu yang aku ni benar-benar bertaubat kepada Allah SWT. Orang Yahudi kata, baiklah. Baik. Jadi tutup pintu, diberikan makan dan sebagainya lah. Maka Yahudi ni nak betul-betul tahu kepada Fudail bin Iyad, sama ada dia betul-betul taubat ataupun taubat yang main-main. Betul-betul taubat ataupun taubat yang main-main. Maka Yahudi ni kata pada Fudail bin Iyad, kamu ambil emas daripada bawah bantal situ. Ada sebuah bantal, bawahnya itu ada emas. Suruh Fudail bin Iyad keluarkan itu emas daripada bawah bantal. Jadi Imam Fudail bin Iyad angkat bantal, ambil emas, beri kepada orang Yahudi. Emas ni betul emas. Orang Yahudi ni bila Fudail bin Iyad kasih emas, orang Yahudi itu menangis terisak-isak dan langsung masuk Islam dan menjadi murid pertama Imam Fudail bin Iyad. Imam Fudail bin Iyad pelik lah. Dia kata kepada Yahudi, ya wahai orang Yahudi, wahai saudara, kenapakah engkau menangis terisak-isak? Engkau kan suruh aku keluarkan emas. Ni saya nak katakan ni, yang tadi ceritanya ni, bila Allah SWT itu mampu untuk memberikan emas kepada Nabi SAW, memberikan kekayaan. Tapi ada hikmah, kenapa tidak begitu? Jadi balik pada cerita Fudail bin Iyad ni, Imam Fudail bin Iyad tanya kepada orang Yahudi ni, kenapakah engkau menangis terisak-isak? Aku cuma kan keluarkan emas, bukan aku mengambil emas kamu, aku beri kepada kamu apa yang di bawah bantal itu. Orang Yahudi yang kata, sesungguhnya telah tertulis dalam kitab-kitab kami, kata orang Yahudi itu. Apa dia? Sesungguhnya tangan orang yang benar-benar taubat itu boleh menukarkan pasir, boleh menukarkan tanah menjadi emas. Maka aku sengaja untuk menguji kamu, wahai imam. Aku sengaja untuk menguji kamu, sama aku nak melihat sama ada kamu ini benar-benar orang yang bertaubat ataupun tidak. Maka aku pun meletakkanlah tanah dan juga pasir-pasir di bawah bantal tersebut. Dan bila aku suruh kamu mengambil emas itu, aku dalam hati sudah berbisik,
bahawa aku tidak yakin engkau boleh keluarkan emas daripada bantal tersebut. Jadi bila engkau keluarkan emas daripada bantal itu, maka terbuktilah dua perkara yang ada pada dirimu. Yang pertama, aku benar sekarang yakin sangat yang kau benar-benar adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, aku meyakini bahawa Islam itu adalah agama yang benar. Maka dengan inilah aku masuk Islam depan kamu juga. Subhanallah. Apa yang saya nak kata dia punya cerita ni? Dia ceritanya Allah maha mampu untuk memberikan emas kepada sesiapa hamba yang dia nak daripada hamba-hamba yang Allah, pilihan Allah. Dan orang-orang pilihan Allah ni, mereka ni bila Allah berikan kekayaan, mereka tak menginginkan kekayaan tersebut. Dunia dah tak ada hati dalam, tak ada dalam hati mereka, subhanallah. Mereka tidak ada hari ni nak tekak nak makan laksa. Ya Allah, aku nak laksa. Itu jam juga laksa datang. Tak ada. Mereka tak ada menginginkan. Cuma terkadang keinginan mereka itu tiba-tiba nanti ada orang beri. Subhanallah. Mereka tak ada aku inginlah nak ini doa. Ya Allah, aku nak ini. Tak ada. Mereka ni adalah orang-orang pilihan Allah. Jadi bila kata orang pilihan Allah, mereka ni punya makrifat kepada Allah SWT sangat tinggi. Sehingga pada mereka itu kadang mereka sampai malu nak minta-minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal apa? Mereka ni orang yang makrifatnya tinggi. Mereka tahu mereka pun manusia. Dan mereka juga diberikan oleh Allah SWT nikmat-nikmat yang tertentu yang tak diberikan kepada orang lain. Subhanallah. Jadi mereka ni adalah orang-orang yang pilihan Allah yang mereka tak mahukan kekayaan dunia. Jadi kalau kita melihat ada orang-orang yang mengaku yang dia ni adalah orang pilihan Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita tengok perangannya itu berbeza. Nak minta orang duit, mesti kasih dia duit, pasal dia nak beli itu, nak beli ini. Contohlah, saya tak kata benda ni ada, saya cuma kasih contoh. Kalau mesti nak ada ni orang ni mesti kasih dia duit macam gini, yang si fulan mesti kasih dia duit macam gini supaya dia dapat kesenangan dunia, supaya dia dapat rumah besar, kereta besar, dan dia pula mengatakan dia tu adalah orang pilihan Allah, maka kita tahu bahawa dia punya jalan itu berbeza dengan sufi-sufi pada wali-wali Allah yang dahulu. Orang-orang pilihan Allah yang dahulu, mereka itu tidak begitu. Akhlak mereka, cara pergaulan mereka, bagaimana mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat berbeza. Sangat berbeza. Mereka tidak langsung menginginkan apa-apa kehidupan yang ada dalam dunia ini. Subhanallah. Jadi balik pada apa yang sedang kami terangkan, Allah SWT itu maha mampu untuk memberikan kepada baginda Nabi SAW kehidupan yang senang dan memberikan kepada baginda harta dengan tanpa usaha. Tetapi hikmah Allah mengajarkan kepada kita bahawa sebaik-baik harta ialah apa yang dia dapat dengan usahanya sendiri. Sebaik-baik harta adalah apa yang dia dapat dengan usahanya sendiri, dengan tangannya sendiri. Kalau lelakinya itu dengan bekerja, banting tulang, tak kisah apa kerja, tapi dia usaha. Usaha dia apa? Dia tahu yang dia keluar rumah ini untuk mencari nafkah. Walaupun dia adalah kewajipan, dia kena buat, tetapi setiap benda yang wajib itu akan diberikan oleh Allah SWT pahala. Bermakna daripada sisi suami itu keluar rumah, melangkah kaki keluar rumah, sampai dia pulang, itu semuanya pahala, subhanallah. Pasal dia sedang menjalankan perintah Allah. Memberikan nafkah kepada keluarga itu perintah. Kewajipan atas tiap-tiap suami, tiap-tiap ketua keluarga. Jadi, dia usaha dengan tangannya demi untuk mencari nafkah yang halal. Dia tidak membuat perkara-perkara yang haram, subhanallah. Jadi, itu yang diajarkan kepada kita bahawa sebaik-baik harta yang kita dapat adalah apa yang kita dapat dengan usaha kita sendiri. Bukan dengan hasil kita menipu orang. Bukan dengan hasil kita menzalimi orang, na'udzubillah. Dan dengan harta itu, kita dapat gunakan untuk membantu masyarakat atau dapat membantu orang lain. Walaupun kita ni dapat, maaf kata, gaji kita kecil, rendah, pendapatan kita tidaklah sebanyak orang-orang lain, tapi dengan harta yang sedikit itu, kita masih lagi boleh bersedekah. Masih lagi boleh sedekah kat masjid, masih lagi boleh sedekah kepada orang fakir miskin, masih lagi boleh bersedekah kepada badan-badan tertentu. Bermakna
itulah sebaik-baik harta yang Allah berikan kepada dia. Pasal yang kita sedekah, itulah harta kita yang sebenarnya. Harta yang benar-benar yang kita akan nampak nanti lepas kita mati adalah apa harta yang kita sedekahkan. Yang ada kat tangan kita ni belum tahu. Mungkin kita tak sempat gunakan, milik doktor ke, milik ustaz ke, milik, milik kiai ke, milik isteri ke, milik anak, kita tak tahu. Milik milik NTUC ke, milik Singsong ke, kita tak tahu. Tapi yang kita sedekahkan, itulah harta kita yang sebenarnya yang akan kita lihat nanti lepas kita masuk kubur. Subhanallah. Jadi itulah harta yang terbaik. Harta yang terbaik adalah harta yang kita dapat dengan usaha kita sendiri dan kita dapat manfaatkan kepada orang lain. Kemudian disambung sini, sebaliknya, harta yang paling buruk adalah yang dia dapat dengan tanpa usaha. Harta seseorang yang paling buruk adalah harta yang dia dapat dengan tanpa usaha. Macam mana tanpa usaha? Minta-minta. Saya nak duit, awak kasih saya. Saya nak minta duit. Awak kena ingat saya ni, saya ni tu. Dia gunakan pangkat, dia gunakan nama dia pasal dia nak duit. Subhanallah. Jadi, yang diajarkan kepada kita adalah sebaliknya itu, harta yang buruk adalah harta yang kita dapat dengan tanpa usaha. Dengan menzalimi orang. Duit riba, duit ini, duit itu. Subhanallah, kita nak skim cepat kaya. Yang kita tahu macam MLM, kita tak dapat main duduk je, orang lain buat kerja, kita dapat duit. Itu bukan investment, dah lain cerita. Investment dah lain cerita. Investment pun kita tahu ada untung ada rugi. Jadi harta yang buruk adalah harta yang kita dapat tanpa ada usaha. Tanpa ada usaha. Kemudian, tapi bukanlah maknanya kalau orang beri kita tak boleh ambil, tak boleh terima. Bukan maksudnya itu. Bermakna dia punya soul, dia punya only income, only pendapatan adalah dengan meminta orang berikan dia duit. Itulah maksudnya itu. Kalau dia punya pendapatan itu bukan daripada situ, dia pendapatan itu ada kerja lain. Contoh kerjanya itu berniaga. Kemudian orang berbuat baik kepadanya dengan memberikan dia sedekah, memberikan dia kepada duit. Kadang-kadang ada orang berikan dia 50, berikan dia 100 kerana apa yang dia buat dan sebagainya. Maka itu tidak mengapa untuk dia untuk mengambil. Tapi masalahnya kalau dia minta. Contohlah maaf kata, saya dah ajar awak ni 1 jam, minta duit. Mana duit awak? Awak tak nak hargai ke apa yang saya ajar? Subhanallah. Harta yang buruk adalah harta yang dia dapat dengan tanpa usahanya, dengan minta-minta, dan tak pernah digunakan untuk manfaat orang lain. Bermakna dia seorang yang dipakai. Dia tak pernah untuk bersedekah. Hatta kepada mak bapak sendiri pun tak nak kasih duit. Maaf katalah, Masya Allah, ini adalah menunjukkan tiada keberkahan pada harta tersebut. Kerana dengan harta itu dia tidak dapat menggunakan hartanya itu kepada jalan ibadat. Nafkah kepada isteri, ibadat. Sedekah kepada anak-anak, ibadat. Beri kepada lauk, contoh kita bulan puasa ni, beri lauk kepada jiran, ibadat. Jadi bermakna harta kita itu bukan saja kita nikmati seorang, tetapi kita berkongsi dengan orang lain. Subhanallah, itu barangnya harta yang baik. Harta yang kurang baik atau tidak baik, bermakna harta itu dipakai seorang, tak dimanfaatkan oleh orang lain. Subhanallah. Baik, wallahu a'lam bisawab. Insya-Allah kita akan sambung lagi. Ini adalah benda-benda yang kita kata mutiara. Mutiara, apa yang kita boleh ambil daripada nampak. Walaupun sekadar tajuk yang ringan, tajuk yang simple tentang Nabi SAW memelihara kambing. Nabi SAW memelihara kambing atau mengembala kambing. Tapi daripada tajuk yang ringan ini keluar macam-macam faedah yang kita boleh ambil, yang kita boleh amalkan sepanjang hidup kita, insya-Allah. Jadi insya-Allah kita akan sambung pada minggu hadapan. Walaupun kita tahu bahawa minggu hadapan, hari Sabtu hadapan, kita sudah berada pada petang raya. Mungkin ada yang sibuk, tapi kita dalam keadaan yang tak dapat dielakkan. Ujian seperti ini, seperti kita tak dapat keluar rumah, tidak dapat berkunjung dan sebagainya, tidak dapat membuat apa yang kebiasaan kita lakukan sebelum ini, maka kelas kuliah sirah ini tetap kita akan sambung terus seperti biasa, insya-Allah.
Jadi insya-Allah kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan. Insya-Allah, ilahuna assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.